Apa khabar YouTube? Apa khabar internet? Hari ni kita nak sembang sikit pasal camping. Lebih tepat, solo motorcycle camping. Apa peralatan yang perlu untuk kita bawa untuk kita pergi camping? Solo menggunakan motosikal. Motosikal yang kita gunakan adalah average motosikal kecil. Kita tak pasal bergantung pada jenis-jenis motosikal. Barangan yang kita boleh bawa tu bergantung pada berapa orang kita pergi dan berapa jenis motosikal dan persamaan motosikal tu. Tapi apa yang saya nak buat hari ni ialah untuk average lah motosikal classification Kapcai 150cc ke bawah gitu. Dan menggunakan top box dan peralatan asas motosikal biasa. Kita terus cakap jenis motosikal yang ada banyak-banyak panel tu lain lah. Pasal kelengkapan yang boleh dibawa oleh motosikal ni mungkin lebih banyak. Okay. Dan kita juga tak naklah cerita mengenai family camping. Pasal family camping ni dia orang selalunya menggunakan kenderaan seperti kereta, MPV, van. Jadi kelengkapan yang mereka boleh bawa ni banyak mereka tak bawa mesin basuh je. Mungkin itu je lah pasal electric power mungkin kekurangan. Lain benda tu dia akan bawa dengan kipas, dengan dapur, dengan gas. Banyak sekali dia boleh bawa. Jadi itu rakan-rakan kita yang menggunakan kenderaan seperti kereta, MPV dan van tu, dia orang mempunyai ruang yang luas. Jadi untuk penunggang motosikal, especially follow camping, kita mempunyai ruang yang terhad untuk bawa barang. Yang paling mencabar camping ni kalau kita pergi hiking. Kita jalan kaki, hiking, itu lagi mencabar. Saya pernah buat camping di Europe selama hampir sebulan. Menggunakan hiking, naik kereta api dan hiking. Jadi itu lagi mencabar kerana peralatan yang kita bawa tu tak boleh banyak sangat. Kena cukup-cukup aja untuk kegunaan kita. Tapi di Europe senang kerana cuaca sana tak ada hujan ribut masa yang kita pergi itulah. Selalunya kita pergi masa musim panas. Cuaca cantik, tak ada hujan ribut, tak ada yang cuaca yang teruk. Jadi peralatan camping Europe dengan katakan di Malaysia ni berbeza Malaysia pernah kita camping sekali kena ribut, kena hujan kuat. Jadi peralatan camping di Malaysia ni sangat-sangat mencabar. Walaupun cuaca kita tak sejuk sangat, tapi sangat mencabar. Jadi lain daripada Europe. Okay, jadi saya nak ceritakan sedikit asas perkakasan camping yang selalu saya bawa untuk naik motosikal. Depan ni saya longgokkan perkakasan camping. Tapi ingat satu saja, less is more. Maksudnya biar kurang kita bawa bermakna barang yang kita perlukan saja. Less is more. Ini salah satu ungkapan yang biasa kita dengar. Less is more. Maknanya kalau kita bawa terlampau banyak barang, kita akan menyusahkan kita juga. Jadi less is more maknanya kalau orang tu dah biasa dengan camping, sudah biasa dengan riding motosikal jarak jauh, dia tahu peralatan apa yang dia perlukan. Jadi less is more. Bawa cukup-cukup je. Tak cukup tak apa, boleh beli. Kalau kita pergi trip yang jauh-jauh. Jadi ada juga beza sama ada kita pergi trip motosikal jauh 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, ataupun kita pergi hanya untuk day trip, bukan day tripper kita pergi camping 1 hari ataupun 2 hari. Berbeza juga peralatan yang kita bawa kerana ratio peralatan camping dengan peralatan asas untuk kegunaan diri kita ni berbeza. Kalau kita khas untuk pergi camping, peralatan camping boleh bawa banyak. Peralatan khas untuk diri kita tak perlu bawa banyak. Kita boleh bawa baju selai, 2 helai, seluar, mungkin ada satu kain. Itu kita boleh bawa. Tapi kalau kita pergi perjalanan motosikal jarak jauh, 2 minggu atau lebih, kita perlu balancekan antara peralatan camping dan peralatan untuk diri kita. Selalunya kalau perjalanan jarak jauh dan mengambil masa yang lama, peralatan camping tu lagi kurang. Asas saja yang perlu saja dibawa. Okey, baik. Kali ini saya nak cerita mengenai camping yang biasa kita buat. Kita pergi camping sehari 2 hari, kita balik.
3 hari kita balik. Itu jadi peralatan camping akan jadi lebih sedikit daripada peralatan yang kita gunakan untuk asas kita. Baiklah, cerita pasal camping ni, definitely kita perlu kemah. Kemah. Jadi sebelum kita letakkan kemah, jadi kita kena ada ground sheet. Jadi kita salah satu yang paling penting untuk camping ialah ground sheet. Ground sheet ni banyak jenis, kita boleh dapatkan di kedai-kedai camping. Saya pergi di Kepong, Sri Damansara Outdoors, ataupun saya boleh pergi di Decathlon pun ada jual asas camping. Jadi bergantung pada saiz kemah. Selalunya kemah yang kita gunakan untuk motorcycle camping solo jangan kurang daripada 2-man tent, 2 orang punya tent. Jangan beli one person tent, jangan. 2-man tent, itu yang minimum requirement lah. Anyway, pertama ground sheet. Selalunya ground sheet saya recommend 3x3 lah. 3 meter kali 3 meter ataupun 10x10 ground sheet. Itu satu ground sheet yang kita kena letakkan ground sheet. Ground sheet ni kadang-kadang kita boleh gunakan ataupun kita tak perlu gunakan. Tengok pada tempat. Tapi elok gunakan kerana ia akan membantu kita supaya kemah kita ni tak kotor sangat nanti. Okey, ground sheet. Selepas ground sheet, kita ada atas tu, alas atas tu, iaitu fly sheet. Saya akan bawa fly sheet. Satu fly sheet. Jadi fly sheet, saya ada 2 jenis fly sheet. Satu yang ini besar sikit, berat sikit. Dengan motosikal tak apa. 3x3 juga fly sheet. Dan bila kita bawa fly sheet tu, kita perlukan tiang-tiang fly sheet lah. Tiang-tiang fly sheet dan tali fly sheet. Tiang dan tali fly sheet untuk kita ikatkan fly sheet. Dan untuk fly sheet juga, kalau kita solo camping seorang-seorang, jadi fly sheet ni kita susah nak pasang, especially tiang dia tu. Kita pasang tiang, kita ikat, dia jatuh apa semua. Jadi saya cheat sikit lah. Saya cheat sikit. Setengah orang tu menggunakan pokok. Tapi kalau tak ada pokok, buat macam mana? Jadi saya cheat sikit. Apa yang saya bawa? Saya bawa ni. Saya bawa stick ni. Kata orang paku Pontianak. Paku Pontianak. Paling tidak bawa 2. Paku Pontianak ni kita letakkan tegak dan kita letakkan tiang fly sheet tu pada paku Pontianak ni, dan kita ikatkan sikit lah, pakai tali ke, pakai tape ke, ikut sukalah. Jadi dia boleh tegak. Itu memudahkan kita untuk memasang fly sheet. Tak ada pun tak apa, ni optional tak ada pun tak apa. Kalau nak mudah pakai, kalau nak susah tak payah pakai lah kan. Susah, saya pernah pasang fly sheet tak ada paku Pontianak ni, jadi saya menyesal tak berlagu. Okey. 2 paku Pontianak tu minimum lah. Okey, itu ground sheet dan fly sheet. Selepas tu kita perlukan biasalah tent tent. Saya pakai brand Desert Fox. Macam-macam brand ada lah macam-macam brand ada. Jadi terpulang pada masing-masing dia kita memerlukan pengalaman lah kan. Kalau saya tak semestinya yang kita beli kali pertama tu cantik, elok, sesuai. Mungkin kita kena beli 2-3 kali. Ini tent saya entah dah berapa kali saya beli tent. Zaman budak-budak dulu kita tak pakai tent pun, mana ada duit, kita pakai poncho je. Jadi kita beli tent. Kalau untuk ini 2-man tent, untuk hiking pun sesuai tapi mungkin berat sikit lah. 2-man tent, tapi untuk motosikal memang cantik. Kalau untuk hiking saya akan cuba cari yang lagi kecil, lagi ringan. Peralatan camping ni lagi ringan, lagi kecil, dia akan jadi lagi mahal. Biasalah. Okey. Jadi kita kena balance lah antara saiz, berat dan harga. Jadi saya beli ni, saya pun tak ingat berapa harga. Jangan tanyalah. 2-man tent Desert Fox. Di Decathlon pun ada, apa semua ada. Semua boleh. Jadi tak usah risaulah sesuai tak sesuai. Tak sesuai nanti beli lain. Benda macam ni kita mengeluarkan pengalaman kita. Sesuai atau tidak dengan kita. Kalau orang kata beli yang ini, beli yang itu, mungkin sesuai. Mungkin juga tak sesuai dengan kita. Jadi susah saya nak jawab. Jadi tapi apa pun, untuk solo rider, minimum saya recommend 2-man tent. Jangan beli kecil daripada tu. Boleh kalau nak, tapi nanti barang-barang motosikal masalah sikit nak simpan. Okey, tent. Okey, selepas tent, biasalah kita dah duduk dalam
dah pasang fly sheet, dah pasang ground sheet, kita dah pasang tent, kita nak relax depan kemah. Jadi ini optional lah. Tak perlu pun, ada pun tak apa. Tapi kalau ada lagi bagus. Kursi. Untuk motosikal juga, kursi ni kena saiz yang kita boleh lipat kecil. Jadi apa saja yang kita boleh lipat kecil, dia akan jadi mahal. Jadi kalau kursi biasa kita beli dalam RM50-60 kita boleh dapat. Tapi kalau untuk yang jenis kecil untuk motosikal ni, jenis saya tak nak pasang tapi kecil sangat. Untuk motosikal ni, dia akan berharga mungkin 3 kali ganda lah. Kalau yang biasa RM50, RM60, yang untuk motosikal yang kecil-kecil ni akan jadi lebih kurang RM150, RM130. Tapi dia punya kualiti bagus. Yang penting kita kena cari yang kualiti bagus. Pasal barang-barang camping ni, kita bukan pakai tiap-tiap hari. Tapi kita nak pakai dengan jangka masa yang lama. Jadi kita perlu benda tu tahan. Dia tak rosak oleh kerana kita simpan. Kan? Jadi bila kita nak, kita tahu benda tu masih boleh berfungsi. Itu yang penting. Jadi kursi penting. Kita kena ada kursi. Optional lah. Kalau tak ada pun tak apa, duduk atas batu pun tak apa kan, boleh. Tapi saya nak relax, saya tahu ambil gambar, saya cerita, saya ada kursi lah. Jadi kursi. Lepas tu kita dah duduk relax, kita lapar. Jadi kita lapar, apa kita buat? Garanti kita nak makan. Jadi kita mesti perlu kelengkapan untuk memasak, camping gear. Jadi camping gear macam-macam. Camping gear kita ada jenis yang paling ringkas. Kita boleh beli di Shopee, kita boleh beli di mungkin di Mr. DIY, macam-macam tempat. Tapi yang paling simple sekali, peralatan yang self-contained, yang macam-macam tu, yang ada mangkuk, ada periuk, dan kita boleh letak dapur, dan kita boleh letak sudu, garpu, dan kita boleh letak gas, satu gas. Di Covia gas ni mahal sikit. Nanti ada gas yang murah lagi kan, gas yang propane. Ini camping butane. Butane gas lain. Kita ada propane gas. Macam ni, propane gas ada. Kita boleh beli adapter untuk menggunakan propane gas kepada butane punya dapur. Dapur biasalah kita perlu kurang-kurangnya satu dapur. Tapi selalunya kalau pergi camping saya bawa 2 dapur, satu dapur spare. Dapur ni actually yang ni dapur spare kecil. Dapur yang saya pakai selalunya dapur tu besar sikit, tapi tak besar mana, tapi tu lagi bagus. Ni. Jadi ni untuk peralatan memasak perlu. Jadi kita letak satu peralatan memasak. Ada yang bawa teko, teko khas tu boleh kalau kita ada space. Kalau tak ada space tu macam mana? Jadi peralatan masak ni bergantung pada kesesuaian individu. Jadi kita tak payahlah nak cakap apa brand yang sesuai. Asalkan peralatan memasak tu tak mengambil tempat yang begitu luas. Kerana iyalah kita naik motosikal kan. Jadi mungkin kita tak ada ruang yang luas. Jadi peralatan memasak. Tapi ni pun dapur ni salah satu dapur. Jadi dapur ni pun yang ni saya tak pakai saya tak gunakan dapur ni. Dan ni juga dapur. Dapur. Saya selalu guna dapur yang ni lah. Dapur yang ni dengan adapter. Kadang-kadang saya gunakan adapter untuk menggunakan gas propane ini kepada dapur butane. Jadi saya gunakan beginilah. Jadi kerana gas butane tu mahal dan gas propane ni murah. RM4 je satu. Butane mahal. Tapi kita boleh juga recharge container butane tu dengan menggunakan propane. Ada adapter, kita boleh recharge. Itu pun salah satu cara yang selalu dibuat lah. Jadi kita letak tepi dapur-dapur ni. Baiklah. Jadi bila kita ni gas sajalah. Bila kita dah masak air, kita dah masak Maggi ke atau apa-apa makanan kita dah masak, kita perlulah cawan,
kita perlu pinggan. Pinggan saya okey. Pinggan selalunya saya bawa satu je lah untuk saya, kedekut sikit. Saya bawa pinggan satu je. Pinggan satu. Tapi kita boleh makan dalam mangkuk tadi tu, mangkuk dapur. Jadi saya letakkan satu cawan, saya selalu buat teh ke kopi ke dengan pinggan. Dan kita gunakan sudu sekiranya perlu pasal untuk jauh itu kita buat gunakan inilah untuk makan. Jadi sambil kita makan, waktu pun mungkin dah senja. Hati-hati pasal masa kita camping mesti banyak nyamuk. Jadi apa yang saya bawa selalunya saya akan bawa ubat nyamuk. Inilah ubat nyamuk. Saya akan bawa ubat nyamuk. Cara yang nipis ni. Ni pun tak ada pun tak apa, kita boleh gantung mana-mana. Tapi kalau kita nak letak dalam kemah, selalunya kalau kemah tu cantik, kita tutup, nyamuk tak masuk. Tapi kalau dia dah masuk, masalah juga. Tapi untuk di luar kemah, kita boleh gunakan ubat nyamuk sama ada yang ini ataupun yang jenis lurus tu. Kita boleh pasang. Kalau lurus kena bawa banyak. Pasal yang lurus tu boleh tahan paling lama pun lebih kurang 1 jam. Tapi kalau yang begini, dia boleh tahan untuk 8 jam. Jadi yang ini lama. Yang ini pun murah lagi. Jadi ubat nyamuk, penting ubat nyamuk ataupun spray nyamuk. Itu penting. Itu spray nyamuk pun boleh. Tapi ubat nyamuk lah terbaik. Bau dia pun sedap. Itu ubat nyamuk. Jadi bila kita dah makan, dah duduk relax, dah bersembang, ubat nyamuk dah ada, kita mungkin nak buat unggun api. Unggun api. Jadi saya ada bawa perkakasan untuk unggun api, fire pit. Ini pun kecil je. Ini optional lah optional fire pit. Yang kita buka yang triangular tu, kita boleh buat fire pit. Nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar bila saya buka fire pit. Jadi fire pit ni kita boleh gunakan untuk buat unggun api. Kalau kita buat unggun api di bawah mungkin tak selamat. Jadi bara api tu mungkin boleh melarat kebakaran ataupun mungkin terpijak, bergantunglah ataupun rosak. Kalau bayangkan kita buat camping atas rumput. Dia kawasan rumput persekitaran tu kita buat api. Jadi kita akan merosakkan rumput di kawasan tu. Jadi pemilik kawasan camping tu mungkin tak berapa, mungkin masalah lah pada dia kan, kita faham lah, bertumpuk-tumpuk rumput dia terbakar. Jadi kita gunakanlah fire pit yang triangular, apinya di atas. Cantik kita boleh duduk, kita boleh bakar, kita menggunakan fire pit. Tapi bawa larang kalau nak bakar tu. Ni fire pit. Ini semua optional tak perlu pun tak apa. Ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Ini hanya optional saja. Fire pit. Dan selain daripada fire pit ni, salah satu barang yang saya lupa nak tunjuk tadi ialah ni. Dapur kadang-kadang angin kuat, jadi kita kena ada pendinding lah. Pendinding untuk dapur. Okey. Saya tak pakai ni sangat kerana tiap-tiap kali saya pergi camping saya bawa, tapi nasib saya baik kerana ada kala tempat tu ada batu yang dibina untuk camping, jadi tak perlu menggunakan ini. Ataupun kita boleh cari dapur yang ada serkup kat luar tu, tu pun bagus, anti wind. Tu pun bagus. Ni pendinding angin. Okey, kita dah minum, dah makan, dah duduk, dah bakar apa semua, dah malam, kita pun nak tidur. Jadi bila kita nak tidur, kita kena ada sleeping bag. Ini lagi satu yang tak tentu kita perlukan. Kerana di Malaysia cuaca panas. Jadi kita tak perlu sangat camping sleeping bag. Tapi bila sleeping bag ada, bagus juga kalau kita tak gunakan sleeping bag. Kita boleh gunakan sleeping bag ni untuk buat bantal. Kalau tidak, kita kena bawa bantal. Okey, bantal. Saya ada bantal angin. Saya tiup bantal angin. Cuba cari yang lebih besar kalau ada. Tapi sleeping bag ada, boleh digunakan untuk buat bantal kalau kita tak perlukan. Actually, di Malaysia ni jarang saya gunakan sleeping bag. Melainkan di tempat-tempat macam Cameron Highland, Kundasang, tempat-tempat sejuk, kita guna sleeping bag. Ataupun masa sekali tu saya kena ribut. Saya kena ribut dekat Teluk Senangin. Ribut, itu memang sejuk. Itu kena pakai lah. Jadi sleeping bag ni kita bawa. Cari yang sekecil yang boleh. Ini apa brand ni? Nature Hike. Nature Hike ni tak berapa mahal. Lebih kurang dalam RM60. Kecil je. Dan bag, bantal angin. Tu perlu.
Okey, bila dah tu kita nak relax-relax dalam kemah, jangan lupalah kita bawa lampu. Lampu. Jadi saya ada lampu, saya selalu bawa 2 lampu, satu pun boleh. Kalau satu kita bawa satu lampu ni, satu lampu suluh. Lampu suluh pun penting Saya tak letakkan luar, tapi lampu suluh tu optional lah. Tapi lampu ni sangat baik kerana lampu ni rechargeable. Ini saya beli di Decathlon, ada murah je lampu ni kan. Jadi kita boleh beli dan memang sangat sesuai lah. Saya camping di Sabah hari tu, saya bawa lampu ni, saya tak bawa 2, saya bawa 1 je. Tapi di belah Semenanjung, saya akan bawa 2 lampu. Kerana satu saya letak kat luar, kadang-kadang satu saya letak dalam kemah. Tu saya letak 2 lampu. Memang cukup. Sekali kita charge, dia boleh tahan lama lampu. Lain-lain peralatan yang kita kena bawa untuk camping, selain daripada tali-tali dan pin-pin. Ni dalam ni ada pin-pin, ada tali. Tak ada apalah. Tu perkakas biasa. Kita kena bawa strap. Kalau untuk motosikal kita bawa strap. Jadi saya beli strap ni dalam RM3, RM4 itu saya beli strap. Strap ni saya gunakan untuk mengikat peralatan motosikal, camping di motosikal, dan juga saya gunakan untuk ikat top box. Kalau saya takut top box tu terbuka atau pecah. Ni strap. Strap ni penting Saya ada banyak strap ni. Saya gunakan selalu untuk ride. Walaupun saya tak pergi camping, saya akan gunakan ni untuk ikat saya punya top box. Kalau tidak nanti kalau top box tercicir tengah jalan, menangis tak berlagu kan. Jadi ni penting. Dan juga tali. Ni tali. Tali ni, beli je tali. Kalau kita first time pergi camping, saya recommend beli tali, bawa tali. Bila kita bawa tali, kita kena bawa lighter dan benda nak potong tali ni kita kena bawa. Kerana tali yang dibagi pada kemah tu cukup untuk kemah, tapi kalau kita nak buat fly sheet, nak gantung fly sheet, kita kena ada tali, dan kemungkinan tali yang kita bawa dengan fly sheet dapat free tu mungkin tak cukup. Pasal kita tak tahu installation dia macam mana, jadi kita bawalah tali. Jadi tali ni saya bawa tak banyak, saya bawa 30 meter tali, dan saya akan gunakan tali ni untuk pasang fly sheet. Selalunya untuk fly sheet je lah, untuk lain saya tak pakai fly sheet. Dan kalau kita ada pack yang tajam-tajam ni, pack ni ada extra, bawa lah extra. Ni benda ni. Kalau kita ada dapat extra, carilah extra. Kita boleh beli extra, murah je. Kenapa? Kerana kena ground sheet. Ground sheet tu kalau kita dapat pakukan ground sheet, cantik, dia tak bergesak. Tu bagus jugalah. Jadi hati-hatilah, ground sheet ni ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau tak betul pasang, cara pasang, kalau hujan lebat, ground sheet tu akan bertakung air, masalah pada kita. Tu hati-hatilah. Selain daripada tu, kita jangan lupa kalau kita pergi camping, kita sama ada kita bawa pisau, kita bawa macam ni, kita ada golok. Jadi kita kena tengoklah peraturan dan undang-undang tempat-tempat yang kita nak pergi. Tapi selalunya kalau kita bawa macam golok, tak apa pasal kita simpan golok tu, bukan kita bawa ikat di badan ke apa tapi kalau tempat-tempat bahaya macam tempat binatang buas. Kalau saya nak pergi ke Sabah, Sarawak nanti, Sabah, saya akan lalu di laluan Masilau, Keningau, Tawau ataupun Sandakan pergi ke Pitas. Laluan tu mungkin ada binatang-binatang buas. Yang itu saya mungkin akan letakkan golok ni di bahagian luar, maknanya untuk senang mencapai. Itu satu keperluan ikut pada keadaan. Tapi kita boleh letak ni dalam top box. Tak ada apa pasal ini golok bukan katakan satu benda yang berbahaya dari segi macam senjata. Ini untuk kita menggunakan untuk buat kemah. Selain daripada golok, ini terpulang kita boleh bawa pisau. Kalau kita nak lembut sikit, kita bawa pisau. Pasal pisau perlu kita nak masak. Jadi takkan tak boleh bawa pisau kan. Pisau. Jadi saya bawa golok senang, saya potong pakai golok. Ni saya bawa ni. Ini optional Kalau ada ketul batu, boleh pakai ketul batu. Ini mallet. Pasal kadang-kadang kita nak ketuk paku pontianak tu susah. Jadi saya pakai mallet.
mallet boleh pakai ataupun ketul batu boleh. Kita boleh. Ini semua optional lah. Kalau ada, tak ada pun tak apa. Okey. Selain daripada itu, ni cable tie ni. Cable tie ni bawa lah. Cable tie kita boleh beli banyak. Satu beg plastik kita dapat lebih kurang 100 cable tie. Bawa sikit cable tie. Pasal kita tak tahu, mungkin ada tali-tali yang tak berapa cantik kita ikat. Jadi kalau kita bawa cable tie, kita bawa lah juga benda yang untuk memotong cable tie. Nanti kita dah ikat dengan cable tie, tak boleh buka. Jadi kalau kita ada golok, ada pisau, ada cutter ataupun gunting, cukuplah untuk kita memotong cable tie. Jadi cable tie kita bawa, selalunya saya bawa sedikit lah. Ini banyak ni. Saya bawa sedikit lah. Sekali camping saya bawa mungkin dalam 50 batang cable tie. Cable tie lebih kurang dalam 8 inci ni cable tie lah yang terbaik. Okey, kita dah habis dah semua barang-barang kita, lampu semua ada, kita dah tidur. Jangan lupa kita bawa lah kain buruk. Pasal bila kita buat camping, kita ada saja tempat-tempat yang mungkin kotor. Jadi kita bawa kain buruk. Ini peralatan peribadi macam tuala saya tak sentuh. Ini untuk kegunaan camping saja, kain buruk. Bawalah ikut kesesuaian. Kain buruk kita bawa. Selain daripada kain buruk, jangan lupa kita bawa plastik sampah. Ya, plastik sampah kita bawa. Kerana plastik sampah ni penting, ya. Kalau kita pergi camping, mungkin kita akan menghasilkan sampah. Jadi letak barang-barang tu dalam beg sampah dan kita buang ke tempat yang sepatutnya lah. Jangan buang merata-rata, ya. Kita mengotorkan keadaan tempat camping. Sekiranya penganjur ada sediakan tong sampah, bagus, kita gunakan tong sampah penganjur. Tapi kalau kita pergi wild camping, bawalah beg plastik sampah dan jangan lupa bawa balik sampah kita tu. Itu penting lah. Jangan kita mengotorkan kawasan camping ground, kerana rakan-rakan kita yang lain pun akan guna camping ground tu juga. Jadi kita kena prihatinlah pada orang lain yang akan menggunakan tempat ataupun kemudahan tu. Ini pesanan kepada diri saya sendiri dan semua orang, ya. Beg sampah, beg plastik yang boleh kita isi sampah tu sangat-sangat penting tu. Okey. Ataupun lagi satu, bawa guni. Guni-guni ni, kalau kita ada guni yang buangannya guni, boleh juga bawa guni. Kerana kadang-kadang kalau barang-barang camping tu, kita boleh letak dalam guni. Boleh letak guni kat depan motor. Dan peralatan camping macam dapur-dapur apa semua tu, apa yang saya buat, saya letakkan dalam satu beg. Beg ni saya boleh letak muat-muat dalam top box. Jadi tak ada masalah, ya. Beg ni kita tak ada payah perlu special bag. Ini saya beli beg mungkin di Shopee kot, dalam RM20. Beg ni cooler bag, tapi peduli apa, kita boleh isi barang-barang untuk kita pergi camping. Kita boleh isi seperti dapur, kita boleh isi seperti gas, kita boleh isi perkakas-perkakas seperti pinggan. Kita boleh isi ni, pinggan ni, selalunya kita buat macam ni. Kita boleh isi pinggan, kita boleh isi dan supply sikit-sikit, setakat Maggi 2 bungkus, 3 bungkus, sardin ataupun kacang ke apa-apa, beras ataupun telur kita boleh letak dalam ni. Tapi telur berhati-hati, ya. Saya pernah pergi camping tapi tempat tu, jalan nak pergi camping tu berlekuk-lekak. Telur dah jadi telur dadar. Belum masak dah jadi telur dadar. Jadi masalah besar. Jadi saya terpaksa basuh beg kerana telur dah jadi telur dadar dalam beg tu. Jadi saya takut nak bawa telur dalam pergi camping. Ada bekas khas telur tu kan, tapi tak payahlah. Saya takut. Tu kita bawa untuk camping. Jadi itulah saja barang-barang yang kita bawa untuk camping. Yang penting, macam saya cakap tadi, less is more. Yang saya tunjuk ni mungkin dah lebih, tapi yang asasnya apa yang kita perlukan, kemah, kita perlukan camping gear. Dua ni je actually yang kita perlukan untuk pergi camping. Saya pernah pergi, kita perlu bawa kemah dan cooking gear. Dua ni je. Yang lain-lain tu semua kata orang optional. Optional. Tapi paling penting ubat nyamuk jangan tak bawa.
Kalau tak buat ubat nyamuk, masalah besar. Jadi sleeping bag pun bergantung pada tempat. Saya pergi camping tak bawa sleeping bag. Okey je, tapi sakit badan lah. Kalau dapat ground sheet yang tebal tu untuk alas tempat tidur, boleh. Tapi oleh kerana kita pergi dengan motosikal, barang yang kita bawa tu terhad. Tapi kalau boleh bawa benda-benda macam tu ya, yang sponge tebal tu. Jadi dia tak sakit sangatlah bila kita tidur. Baiklah YouTube, itu saja untuk hari ini. Saya tunjukkan perkakasan asas camping yang selalu kita bawa dan selalunya yang perlu je lah. Perlu. Kalau kita nak bawa mesin basuh, ikut sukalah kan. Tapi pesanan saya macam inilah, less is more. Kita tak usah risau cukup tak cukup. Yang penting kita kena ada makanan, minuman, air kosong dan dapur untuk kita masak dan tempat tidur. Itu yang paling asas yang kita perlukan. Lain-lain semua actually extra. Jadi bila kita dah biasa pergi camping, kita boleh build up ataupun kita boleh scale down. Kalau kita bawa macam-macam, bila kita dah pergi camping 3-4 kali, kita tahu barang ni tak perlu, barang ni tak perlu, atau barang ni kena perlu. Jadi kita tahu, jadi kita boleh bawa. Bergantung pada kita punya kesesuaian tempat dan jauh mana kita nak pergi. Baiklah YouTube, itu saja hari ini untuk buat ringkas camping, solo camping, equipment dengan motosikal. Video tu. Baiklah, terima kasih YouTube. Bye.